cuba membantu sebaik mungkin pelajar-pelajar. Okay, saya macam ada masalah sikit record. Okay, dah start record. Okay, baik pelajar-pelajar. Hari ini pada malam ini kita akan kongsi di hujung sesi nanti pelajar-pelajar boleh bertanyakan persoalan ataupun type saja di ruangan chat. Nanti di akhir sesi saya akan bacalah satu persatu apa yang ingin pelajar ketahui sepanjang taklimat ataupun sesi pada malam ini. Okey, baik. Slide ini merupakan slide paling terkini yang dibekalkan oleh pihak BKPA, iaitu bahagian kemasukan pelajar IPTA, yang mana yang menguruskan pelajar-pelajar matrikulasi, asasi, STPM dan ex-diploma yang mana dipanggil STPM setaraf untuk kemasukan ke peringkat ijazah ataupun peringkat degree ataupun yang dipanggil sarjana muda ataupun ijazah sarjana muda. Okay, sebelum saya pergi jauh, takut saya ter-short sendiri, slide dapat nampak dengan jelas dan suara saya dengan jelas, betul? Dapat, Madam. Ya, boleh, Madam. Terima kasih. Okay, baik. Saya tak nak pergi detail tentang slide ni, lebih kepada poin-poin yang banyak ada isu ataupun kekeliruan di dalam kalangan pelajar-pelajar. UPU ataupun nama famous ni memang UPU, tetapi kini mulai 2019 dipanggil bahagian kemasukan pelajar IPTA, BKPA, okay, BKPA, famous dikenali sebagai UPU. Fungsinya ialah menguruskan kemasukan pelajar-pelajar di peringkat diploma, dan untuk anda ialah khusus ke peringkat ijazah. Saya ulang, ada yang bertanya dengan saya, sama ke ijazah, degree, sarjana muda, ijazah sarjana muda, bachelor? Istilah-istilah ini ialah benda yang sama. Jangan jadi keliru pula. Ada macam UPM menamakan program-program ijazah ataupun degree mereka sebagai bachelor. Tapi kebanyakan universiti lain ada yang memanggil program mereka sebagai ijazah sarjana muda ISM, ataupun ada yang menamakan program mereka sebagai sarjana muda. Jadi kena faham di situ. Sarjana muda, ijazah sarjana muda, degree, bachelor, ijazah perkara yang sama. Okey, khusus untuk pelajar-pelajar matrikulasi dijangkakan bulan Oktober nanti anda akan mula mendaftarlah di mana-mana IPTA yang anda pilih. Okey, bila disebut lepasan STPM setaraf, anda jangan kecil hati. STPM setaraf, bila sebut setaraf itu termasuklah yang nombor 2 ni, pelajar-pelajar matrikulasi. Saya nak ingatkan kenapa kita perlu mohon lebih awal, bukan siapa yang mohon awal dapat tempat, bukan. Tetapi kita nak mengelakkan isu teknikal, terutamanya tentang nombor ID. Sebab ramai pelajar-pelajar yang kata bila dia try masuk akses, isunya nombor IC telah ada dalam sistem. Jadi pelajar dah jam, dah blank. Apa nak buat? Jadi di sini perlunya pelajar memohon atau membuat maklum balas di UPU chat. Saya juga kongsikan link maklum balas untuk anda maklumkan kepada pihak UPU. Mereka akan memberi maklum balas tentang nombor ID ataupun nombor password yang barulah. Terutamanya isu lupa password, isu bila nombor IC yang sama. Jadi anda kena kemukakan persoalan anda ataupun maklum balas anda kepada pihak UPU. Sebab tu perlunya awal. Kalau bila dah last minute, walaupun dinyatakan tarikh tutup 31 Mac, anda kalau dah last minute banyak perkara-perkara yang salah isi dan sebagainya, itu bukan akan jadi salah pihak UPU lah, tapi disalah pihak pelajar sendiri. Sebab ada pelajar yang saya bantu, pelajar yang cemerlang pointer lebih 3.5 ke atas tetapi tak dapat tempat kerana apa? Dalam sistem semasa saya makan keputusan UPU, pelajar dinyatakan dalam sistem kata tidak membuat permohonan. Sedangkan pelajar mohon, dia kata dia mohon lah. Jadi ada isu di situ. Jadi sebaik-baiknya mohon awal kerana anda bersaing. Okay, anda bersaing, lepasan STPM setaraf ni bersaing dengan 4 jenis kumpulan. Satu,
kumpulan STPM 2021. Okay, pelajar-pelajar rakan-rakan anda juga ataupun senior anda STPM 2021. Pelajar matrikulasi sendiri, kita ada 15 buah matrikulasi seluruh Malaysia. Kita ada asasi sains UM. Pelajar asasi sains UM juga memohon semula dalam sistem UPU. Pelajar asasi pintar UKM, mereka juga memohon semula dalam sistem UPU. Asasi UiTM juga memohon semula dalam sistem UPU bersama-sama anda. Itu dua kumpulan. Kumpulan ketiga ialah kumpulan STAM yang mana pelajar-pelajar yang memohon ambil aliran agama di peringkat SPM. Dan yang kumpulan keempat ialah diploma setaraf. Ramai ni ex-SPM, ramai yang mohon yang pernah dapat tawaran di peringkat diploma dan mereka telah tamat program diploma. Mereka juga memohon bersama-sama anda untuk ke program ijazah sarjana muda. Jadi sangat ramai dan ditambahkan pula enrolment pelajar matrikulasi sendiri pada sesi yang lepas kita capai 30,000 pelajar matrikulasi. Sebelum ini 22 ke 25,000 sahaja pelajar matrikulasi, sedangkan yang kali ini lebih ramai. Jadi mungkin ada pelbagai isu teknikal dan sebagainya, sebaiknya mohonlah lebih awal. Tiada masalah mohon awal. Hari ini dah mohon 12 pilihan, esoknya anda tukar lagi 12 pilihan. Shuffle, tukar. Lusa tukar, pagi, petang, siang, malam bertukar 1000 kali sekalipun tiada masalah sehingga tarikh tutup. Saya faham nak tunggu keputusan dulu. Pada saya mohon dulu susun sahaja program-program yang bersesuaian dengan anda sebagaimana taklimat 2 minggu lepas, teknik-teknik dan tips-tips yang saya nyatakan 2 minggu lepas. Tetapi bila dah dapat result balik, anda semak semula syarat khas, syarat am, adakah melepasi semua yang diminta oleh setiap program yang anda pohon, maka anda susunlah sehingga tarikh tutup 31 Mac. Dan suka saya ingatkan, permohonan anda tidak boleh komplain ke pihak UPU. Contohnya macam pelajar yang saya nyatakan tadi, dia dah mohon, lepas tu dia komplain pada pihak UPU tak dapat tawaran. Tapi bila pihak UPU minta bukti permohonan, pelajar tersebut tidak dapat kemukakan. Jadi di sini pihak UPU tak dapat tolong apa-apa. Tapi sekiranya adik-adik pelajar-pelajar dah mohon sehingga habis semua persoalan tu dah anda jawab dan isikan semua permohonan bahagian yang wajib-wajib tu anda dah isi. Jadi akhirnya anda perlu simpan PDF dan print dokumen yang paling latest, paling terkini anda simpan untuk rujukan. Maksudnya 2 kalilah anda kena print sekurang-kurangnya. 3 kali. 1 sebelum 28 hari bulan, saya nyatakan untuk pelajar KMNS untuk kita capai tiada isu teknikal. Sebelum 28 hari bulan 2, bulan ini, sebelum hujung bulan, semua orang perlu siapkan permohonan anda, penuhkan 12 pilihan. Dan print satu salinan, serahkan kepada ketua praktikal. Ketua praktikal make sure buat checklist, semua orang dah hantar kepada anda dan maklumkan kepada pihak kaunselor bila diminta nanti. Berapa orang? Contoh 20 orang dah hantar pada anda dan nanti serahkan kepada kaunselor untuk kami kumpulkan. Itu satu perkara, satu print. Print yang kedua ialah sebelum tarikh tutup, iaitu final decision. Final pemilihan ke-12 program anda yang paling terkini sebelum tarikh tutup, print satu untuk simpanan. Tujuannya apa? Tujuannya ialah untuk fasa kemaskini nanti pada bulan 8. Untuk anda rujuk semula, untuk anda nilai semula, masa bulan 8 nanti ialah ketika itu anda dah dapat dua-dua keputusan PSPM. Yang mana PSPM yang pertama, SEM 1 anda akan dapat awal bulan 3 nanti. Awal bulan 3 nanti. Jadi sempat lagi lah masa sesi kali ini anda boleh semak kemampuan anda tapi menggunakan keputusan semester 1 sahaja. Tetapi nanti bila dah print yang sebelum tarikh tutup tadi, tujuannya ialah masa fasa kemaskini, masa tu semak balik. Adakah keputusan anda ataupun permohonan anda yang anda buat untuk pemilihan 12 tu sesuai dengan kedua-dua semester, keputusan kedua-dua semester. Jadi itu tujuannya. Itu kali kedua print. Dan kali ketiga ialah semasa fasa kemaskini yang final betul-betul bulan 8 nanti untuk anda simpan, untuk anda rujuk
semasa sesi semak tawaran keputusan UPU pada bulan 9 nanti. Jadi ada 3 kali sekumpulan yang kena print slip permohonan anda. Tujuannya bukti sekiranya ada isu teknikal ataupun isu yang membuktikan anda telah pohon. Sebab pihak UPU boleh bantu anda sekiranya anda print bukti. Kalau permohonan tu tak ada dalam sistem, maka anda boleh komplain dan tunjukkan bukti, maka mereka bantulah dengan apa yang anda cetak itu. Tapi kalau anda tak ada bukti bercetak, maka mereka tidak boleh bantu dan anda kena mohon pada tahun hadapan lah. Okay. Jadi kita tengok kelayakan minimum ialah PNGK 2.0 dan MUET, okay, untuk matrikulasi. Okay. Di belah kanan ni kalau tengok MUET, keputusan MUET yang diperolehi sebelum atau pada tarikh tutup permohonan dan rayuan adalah sah diguna pakai sehingga tarikh pendaftaran semester 1 sesi 2022. Okay, untuk makluman, okay, kalau anda lihat kita ada 2 fasa kan. Satu fasa permohonan yang fasa 1 dan yang kedua ialah permohonan fasa 2. Okay. Untuk fasa 1, sekiranya terdapat program yang bertemu duga. Jadi tolong mohon siap-siap. Okay, masa fasa 1. Tolong mohon siap-siap pada fasa 1 program bertemu duga. Kerana pada fasa 2 tiada lagi program bertemu duga yang anda boleh mohon. Jadi pihak UPU akan panggil anda untuk sesi temu duga berdasarkan permohonan anda pada fasa 1 yang mana anda tutup pada pada 31 Mac nanti. Jadi untuk keputusan MUET, saya difahamkan ada pelbagai siri MUET, MOD dan sebagainya. Kami dimaklumkan oleh pihak UPU. Sekejap saya semak, saya ada catat sikit. Okey. Keputusan MUET yang anda, kalau anda lihat syarat khas untuk anda rasa zon selamat untuk sesi temu duga, okay, pihak UPU akan saring anda untuk dipanggil sesi temu duga berdasarkan keputusan semester 1 dan MUET anda. Okay, sekiranya MUET anda, result MUET anda pada bulan Mei, okay, keputusan MUET anda yang sehingga bulan Mei boleh diambil kira bagi saringan panggilan temu duga nanti. Saya ulang, untuk keputusan MUET, untuk saringan temu duga, pihak universiti akan memanggil anda berdasarkan keputusan semester 1, okay, dan juga keputusan MUET, mana-mana keputusan MUET yang terbaik. Yang paling latest ialah sehingga result Mei. Maksudnya MOD April tu boleh diambil kira lagi. Itu last final. Kalau anda nak baiki result, kalau anda nak di shortlisted bagi program bertemu duga. Tetapi pihak UPU kalau bagi program yang bukan temu duga untuk keseluruhan tawaran, okay, boleh digunakan sehingga tarikh tutup. Maksudnya yang hingga bulan September tu, kalau keputusannya sebelum bulan 8, masih boleh diguna pakai untuk permohonan kemasukan tawaran ke Universiti Awam. Okay, harap jelas di situ. Okay, kalau ada persoalan terus je type di ruangan chat, go through ni. Okay, yang ni tak ada apa. Make sure aliran anda, sains ataupun perkaunan tu betul masa permohonan. Okay, macam mana dipilih? Satu, pencapaian, first sekali dia cakap pencapaian dalam peperiksaan STPM setaraf, maksudnya PSPM. Pihak UPU akan lihat PSPM anda, yang pertama. Yang kedua, tengok KOKO. Yang ketiga, kombinasi mata pelajaran yang sesuai dengan pengajian di pohon. Maka rujuk syarat khas. Sekiranya syarat khas memerlukan keputusan mata pelajaran tertentu, maka itulah kombinasi mata pelajaran yang diperlukan oleh pihak UPU. Pihak universiti untuk membuat tawaran kepada anda. Yang keempat ialah grade mata pelajaran untuk tujuan pengiraan markah akademik. Ini ialah berkaitan dengan merit lah. Grade mata pelajaran di PSPM dan juga di SPM. Okay, yang nombor 5 memenuhi syarat khas seperti yang ditetapkan oleh UPU, oleh Universiti Awam.
Yang keenam, sekurang-kurangnya band 1.0 tetapi fokus balik syarat khas. Ada syarat khas yang memerlukan band 3, 4 dan sebagainya. Okey, lulus temuduga sekiranya berprogram bertemuduga. Okey, yang ke-8 ialah program pengajian pilihan pemohon. Diulang, pilihan pemohon mengikut keutamaan. Apa maksud keutamaan? Ialah yang first paling suka. Paling yang memang anda harapkan itulah yang paling dapat tempat. Nombor 2 dirankingkan okey lah. Kalau tak dapat nombor 1, dapat nombor 2. Tak dapat nombor 2 pilihan kedua, dapat nombor 3. Kalau tak dapat nombor 3, anda okey lagi nombor 4. Sistem akan baca ikut turutan keutamaan anda. So, please prioritize susunan pilihan dalam program-program yang anda pilih untuk UPU ni. Untuk permohonan anda, sesi 2022. Dan yang ke-9 ialah bilangan tempat yang disediakan oleh Universiti Awam. Ini ada kaitan dengan program kompetitif iaitu program hot, ramai orang mohon. Jadi anda akan bersaing dengan orang yang lebih ramai. Okey, dasar pemilihan tetap prinsip meritokrasi pada asasnya. 90% markah akademik. Macam mana markah akademik dikira? Ialah PNGK anda campur 2 semester, SEM 1, SEM 2 campur bahagi 2. Itu purata PNGK, purata pointer anda, dan dijadikan peratus sebanyak 90%, kemudian digabungkan dengan 10% markah pokok. Okey, bagi program bertemuduga, anda perlulah diperakukan program temuduga. Manakala program pendidikan, ISMP, Ijazah Sarjana Muda Pendidikan, perlu melepasi ujian METC. Diperaku temuduga, dia bukan istilah lulus temuduga, tidak. Pihak UPU atau universiti tak akan maklumkan kepada anda lulus temuduga atau tidak. Mereka tak maklumkan. Tetapi mereka hanya ambil item tu diperaku temuduga. Sekiranya anda okey dalam sesi temuduga tu diperaku, tetapi pihak UPU tetap akan melihat semula keputusan PSPM semester 2 dan MUAT anda nanti. Okey, kita fokus pada METC. Apa itu METC? Malaysia Educator Selection Inventory. Anda perlu menjawab 96 soalan. Dalam 96 soalan tu ada 280 item. Okey, dan perlu dijawab dalam masa 1 jam. Jawapan adalah ya dan tidak. Ini lebih kepada macam inventory psychometric tentang bagaimana identiti anda sebagai guru. Okey, itu ialah fokus pada ujian METC. Macam mana pihak Universiti Awam memilih anda dalam sistem ujian METC ini? Biasanya contoh, UPSI nak pendidikan kimia, tempat ada 200 tempat di UPSI. Jadi mereka akan memanggil 200 darab 6, 6 kali ganda lah daripada enrolment yang perlu mereka perlukan tempat. Contoh dah tadi ada 200 tempat, jadi 1,200 lah. Okay, 200 darab 6. So 6 kali ganda, maka bilangan itulah yang akan dipanggil. Macam mana mereka panggil? Mereka akan rankingkan berdasarkan keputusan PSPM semester 1 dan MUAT anda sehingga yang saya sebut tadi bulan Mei, kan? Okey. Bila mereka dah rankingkan, orang-orang ni lah yang terpilih, dan orang-orang yang memohon pilihan pertama dan kedua program pendidikan. Okey, mereka akan maklumkan melalui SMS. Okey, sebab tu perlu masukkan dalam sistem UPU, sistem permohonan anda, nombor telefon yang aktif. Okey. Dan boleh juga semak melalui web rasmi. Nanti saya akan maklumkan. Okey, boleh nanti saya akan maklumkan dalam bimbingan UPU 2022 tu dah boleh semak panggilan METC anda di website tertentu. Maka anda semak, masukkan nombor IC, tengok anda ditawarkan ke tidak atau perlu tak melalui ujian METC. Okey. Setiap tahun, contoh hari ni cek tak ada nama. Lagi 2 hari cek mungkin ada nama. Jadi sentiasa semak selagi tak tarikh tutup ujian METC tu. Sebab mereka akan, contohlah sesi 1 mereka perlukan ada 1,000 orang, tetapi yang turn in ujian itu hanya 500. Maka mereka akan buka lagi senarai-senarai KIV. Jadi please sentiasa semak ujian METC, sentiasa semak website ujian METC itu, semak SMS anda
semak juga email anda, email rasmi yang anda masukkan di dalam sistem UPU. Okay. Calon juga perlu menyemak panggilan tadi. Sentiasa semak panggilan ujian dan cetak slip ujian Maksi untuk menduduki ujian Malaysian Educator Selection Inventory ni. Jangan salahkan pihak universiti kalau anda tak tahu sebab anda lah yang perlu alert. Dan ketika ini biasanya dipanggil pada bulan 5 ke bulan 8. Jadi tolong cakna tentang tarikh panggilan ujian ini. Sebab kalau tidak terlepas sebab anda hanya boleh mohon 2 program pendidikan sahaja. Okey. Pengirian merit tadi, PNGK anda 2 semester tu bahagi 2 per 4 flat, pointer 4.0, darat 90, itulah markah akademik dan dicampurkan dengan markah co-curriculum. Macam mana nak agak-agak markah co-curriculum untuk pelajar matrikulasi? Letak saja, anda rasalah diri anda kalau lebih banyak anda ikuti program-program peringkat kebangsaan dan sebagainya, letak 9%, okay, 9 sebab markah 10% kan. Okay, letak 9 sebab biasanya pelajar KMNS sekurang-kurangnya memang akan dapat 8.5. So selamatlah anda. Jangan risau tentang markah koko, tapi fokus kepada PSPM 1 dan 2 anda nanti. Okay, itu markah merit. Okay, kalau nak screenshot takwim ni sila, okay, supaya anda alert tentang tarikh-tarikh. Fokus pada jalur warna biru ni, matrikulasi asasi ni sama Okay, buka 4 Februari dah hampir 10 hari permohonan dibuka. Pelajar KMNS baru ada 300 daripada 1,900 yang mohon. Sangat sedikit. Jadi saya tak tahulah nak tunggu apa. Pada saya isi sahaja, nanti boleh ubah, boleh kemas kini sehingga tarikh tutup. Tarikh tutup 31 Mac. Okay. Tapi pada pihak KMNS untuk memudahkan pengurusan, memastikan anda semua memohon dari isu teknikal sebelum 28 hari bulan 2, saya mohon semua pelajar-pelajar semester akhir mencetak dan serahkan kepada ketua praktikum anda untuk tujuan semakan permohonan anda. Okay. Pastikan 12 pilihan. Memang pihak UPU maklumkan wajib isi 6 pilihan, tetapi tolong jangan bodoh sombong. Saya minta maaf cakap jangan bodoh sombong. Kalau buat 6 pilihan, apa implikasinya? Okey, contoh tarikh tutup 31 Mac, anda isi 6 pilihan. Sehingga fasa kemas kini bulan 8 tetap kekal 6 pilihan. Okey, apa yang akan berlaku pada anda semak tawaran hebahan nanti pada minggu ke-3 September. Okey, pada minggu ke-3 September tak dapat tawaran. Okey, sebab nombor 1 hingga 6 tu semuanya mungkin layak tetapi tempat dah penuh. Jadi tak dapat tawaran. Pada minggu ke-3 September semak tak dapat keputusan. Jadi ketika itu anda boleh buat rayuan. Tetapi isunya ketika buat rayuan ialah tinggal program-program yang baki-baki orang dah tak nak. Miss, orang lain yang dah isi 12 dah dapat tempat. Mungkin pilihan yang ke-11, mungkin pilihan yang ke-10, mungkin pilihan yang ke-7. Okay, mereka dah dapat tempat dan pasti mereka akan setuju terima tawaran tersebut lah. Sebab mereka pilih kan program. Jadi anda yang 6 pilihan ni, yang bodoh sombong ni, yang tunjuk pandai, yang nak fokus pada 6 pilihan ni, ketika mohon rayuan maka tinggallah kursus-kursus yang baki, yang orang dah tak nak, maka anda terpaksa pilih. Pada saya tak salah kalau anda pilih awal-awal sehingga 12, fullkan pilihan anda tu, penuhkan semuanya sekali. Okay, sehingga 12. Tetapi pastikan semuanya ialah memenuhi syarat dan anda sukalah dengan program tersebut. Okay. Jadi sekurang-kurangnya pihak UPU akan memberikan mana-mana pilihan nombor 1 hingga 12. Ikut turutan. Kalau nombor 1 penuh, dia akan tengok nombor 2, akan tengok nombor 3 dan seterusnya hinggalah ke 12. Daripada yang nombor 6, habis nombor 6, nombor 7 dah tak ada. Maka keputusan ternyata di situ terpapar tidak berjaya. Maka ketika itu anda perlu buat rayuan. Bila buat rayuan, tinggallah baki-baki kursus yang orang dah tak nak. Kesian kan? Okay, jadi program bertemu duga sekiranya ada. Okay? Sekiranya ada program bertemu duga, program pendidikan, boleh letak nombor 1 atau 2. Nak letak 1 dan 2, dua-dua pendidikan pun boleh.
Nak letak nombor 1 bukan pendidikan, tak ada temuduga pun boleh. Nombor 2 ada pendidikan. Dia tak kisah. Sebab sistem akan lock kalau ada program pendidikan hanya terpapar pada nombor 1 dan 2 sahaja. Sekiranya program yang bertemuduga tetapi bukan pendidikan, anda boleh masukkan pada nombor 1 atau nombor 2 atau nombor 3 atau nombor 4. Tapi kalau nak letak nombor 5 pendidikan tak boleh. Nombor 6 nak letak program bertemuduga medik tak boleh. Jadi 1 hingga 4 sahaja kalau ada program pendidikan. Contoh saya tak ada program pendidikan, saya tak nak. Saya tak nak pendidikan, saya tak nak temuduga, saya nak program biasa-biasa je. Boleh? Letak je nombor 1 hingga 12 tu semuanya tanpa temuduga, tak ada masalah. Ataupun nombor 1, 2 tak ada temuduga sebab dah suka sangat program contoh bioteknologi UTM, tak ada temuduga. So nombor 2 bioteknologi UPM, tak ada temuduga. Contohlah nombor 3 bioteknologi UM, ada temuduga, boleh. 1, 2 tak ada, 3, 4 ada pun boleh. Dia asal-asal mana-mana nombor. Okey, itu program bertemuduga. Padanan data. Okey, padanan data ni ialah result anda ialah dibekalkan oleh pihak matrikulasi direct kepada pihak universiti awam. Okey, mereka direct di padanan data tapisan syarat. Okey, kalau anda tanya sini anda berbeza sistem anda tahun ini tak sama dengan 2 tahun lepas, tahun lepas ataupun 5 tahun lepas. Dia tak sama. Jadinya sekejap. Dia tak sama. Jadi untuk tahun ini pada fasa 1, maksudnya sekarang hingga tarikh tutup 31 Mac ni, sistem takkan filter permohonan anda. Maksudnya kalau dulu-dulu dia akan filter berdasarkan keputusan. Kalau keputusan tu tak layak, program tu anda tak layak, dia takkan appear dalam sistem. Tapi untuk tahun ini, batch anda, fasa 1, semua program anda boleh mohon dalam kategori matrikulasi sama ada sains ataupun perakaunan. Semua terpapar. Tetapi pada fasa temuduga nanti, fasa kemaskini pada bulan 8, okey, ketika itu sistem akan filter berdasarkan PSPM 1, PSPM 2 dan result MUAT anda. Jadi dia akan filter, maka kat situ baru tengoklah banyak program-program yang anda mohon mungkin pada fasa 1, kalau tak layak, masa fasa 2 banyak program-program yang anda kena tukar lah. Okey. Untuk makluman, temuduga akan dijalankan pada bulan Jun hingga Ogos. Jadi mohon dalam sistem permohonan anda, kalau sekiranya melibatkan program bertemuduga, pilihlah zon yang berhampiran dengan tempat kediaman anda, bukan zon yang berhampiran dengan KMNS. Okey, itu bulan Jun hingga Ogos. Dikatakan masih menjalankan sistem temuduga dalam talian. Okey. Fasa kemaskini ketika ini 4 Ogos dah terima dah keputusan PSPM 2, anda kena semak semula, gunakan kaedah cara pemilihan program macam mana yang saya nyatakan dalam taklimat saya 2 minggu lepas. Okay, rujuk balik YouTube taklimat IPTA itu macam mana nak filter, macam mana nak semak dan sebagainya. Jadi gunakan semula ilmu itu untuk sesi fasa kemaskini, susun semula. Okey, untuk makluman, calon boleh kemaskini semua program kecuali program pengajian yang telah dipanggil temuduga. Kalau program temuduga anda tu dah dipanggil, sistem akan lock. Anda tak boleh tukar pada fasa kemaskini. Tetapi kalau tidak dipanggil, anda boleh tukar program tersebut. Contoh, nombor 1 anda dipanggil temuduga. Okey, nombor 2, 3, 4 yang anda mohon ada program temuduga tu tidak dipanggil. Maka nombor 2, 3, 4 itu anda boleh tukar kepada program yang lain, tetapi program yang bukan bertemuduga, dan juga nombor 5 ke 12 tu juga boleh tukar sekiranya anda rasa macam tak okey. So tak ada masalah pun nak buat last minute punya permohonan. Kenapa nak last minute hingga tarikh tutup 31 Mac? Sebab nanti pada fasa kemaskini
anda masih boleh tukar lagi program-program yang berkaitan, yang bersesuaian dengan diri anda berdasarkan syarat khas yang anda layak. Okay, hebahan keputusan UPU akan anda tahu pada minggu ke-3 September. Anda perlu setuju terima dalam tempoh 9 hari. Contoh, anda berjaya perubatan UM, dah happy, dah gembira, dah siap buat kenduri dah. Tetapi kalau anda tak klik setuju terima dalam sistem, kiranya anda menolak. Pihak UPU tak tahu pun anda nak ke tak nak. Jadi anda kena buat tindakan setuju terima dalam tempoh 9 hari, cetak surat tawaran selepas 1 hari pengumuman tu anda dah boleh cetak surat tawaran dan buatlah persediaan untuk pendaftaran pada minggu pertama Oktober. Tetapi bagi kes yang tak dapat tawaran, anda diberi peluang untuk buat rayuan dalam tempoh 10 hari dan mohonlah program 4 pilihan hanya boleh buat rayuan. Dan boleh letakkan program bertemu duga nombor 1 dan 2 kalau nak letak. Tetapi pada saya agak bahaya kerana sesi temu duga telah pun dijalankan pada bulan Jun hingga Ogos. Jadi ketika ini tinggal baki-baki je lagi. Biasanya program-program ni dah penuh yang program bertemu duga. Jadi letaklah program 4 pilihan yang berbaki itu program selain yang anda telah pohon. Okey, inilah kalender akademik bagi UPU online. Okey, pada fasa kemaskini, nanti saya akan buat taklimat lagi insyaAllah pada bulan 8 untuk program pengemaskinian tu saya akan ulang semula teknik-teknik pemilihan. Tetapi untuk makluman, okey, contoh calon A ini pilihan pertama dia yang hash ni adalah temu duga. Bila dia result semester 2 keluar, bila dia tahu dia tak layak, maka dia tidak dipanggil temu duga. Okay. Masa SEM 1 ni, result SEM 1 pada awal bulan 3 nanti keluar, dia tahu tak layak, maka tidak dipanggil temu duga dan pelajar ni boleh kemas kini. Okay, pilihan kedua. Ada temu duga, semak berdasarkan keputusan SEM 1, dia layak, tidak dipanggil temu duga. Maka anda boleh kemas kini, tukar program nombor 2 ni kepada program yang lain. Okay, pilihan yang ketiga, dia layak. Okay, tengok berdasarkan result SEM 1 dia layak, dipanggil temu duga. Jadi dalam sistem akan lock nombor 3, nama program nombor 3 yang anda telah pilih. Tak boleh tukar. Okay, nombor 4 dan seterusnya, kalau rasa tak layak, anda boleh kemas kini. Walaupun, okay, contoh nombor 7, ada program yang anda layak, SEM 1, SEM 2 anda tahu anda layak, anda boleh kekalkan, anda boleh kemas kini. Boleh buat dua-dua. Jadi untuk fasa kemas kini, bagi program yang layak dan dipanggil temu duga sahaja yang akan kekal dalam sistem, tetapi yang lain-lain tu anda boleh ubah, tukar pada fasa kemas kini yang mana pada bulan Ogos 4 hingga 8 Ogos. Okey, diingatkan calon boleh mengemaskini semula pilihan program pengajian kecuali yang telah dipanggil temu duga ataupun ujian. Kalau dia panggil ujian maksi, maka tak boleh tukar lah. Kalau dah dipanggil temu duga, tak boleh tukar. Okey. Pada fasa kemas kini, tiada lagi pilihan program pengajian bertemu duga ataupun ujian. Jadi tak boleh pilih dah nak tukar kemas kini ni kepada program pendidikan atau program bertemu duga yang lain, dah tak boleh. Tukarlah kepada program-program yang lain. Okey, ni ada satu tips. Contoh, terutamanya bagi pelajar-pelajar yang medik Okey, medik contoh isunya contoh pilihan pertama ini dia mohon UM. Dia tengok dia layak tetapi tidak dipanggil temu duga. Okay, pilihan pertama UM Medik. Tidak dipanggil temu duga. Kalau ikutkan pada fasa kemas kini, dia boleh tukar program pertama ni kepada program lain yang tidak bertemu duga. Boleh tukar kalau dia nak. Okay. Nombor 2, Medik UPM dipanggil temu duga. Okay, contoh Nombor 3, Medik UKM dipanggil temu duga. Okay, untuk selamat, contoh bagi pelajar medik ataupun dentistry yang kursus-kursus kompetitif,
Kalau nombor 1 tu anda tidak dipanggil, program bertemuduga. Nombor 2 dan 3 program bertemuduga anda telah dipanggil. Cadangan kami, kaunselor dan pihak UPU sendiri, nombor 1 tu jangan tukar. Biar aja kekalkan yang lama. Sebab kalau anda tukar replace pilihan pertama ni, contohnya biomedik ke, anda tukar kepada program chemical engineering ke nombor pertama, nombor 2 dan 3 ni medik telah dipanggil. Jadi kemungkinan UPU akan baca, bukan kemungkinan, memang UPU akan baca pilihan pertama anda dulu. Kan susun ikut keutamaan dan tawaran akan ditawarkan berdasarkan keutamaan. Jadi adalah rugi nombor 1 ni anda dapat tawaran sedangkan program tu anda tak berapa suka sangat. Sedangkan anda harapkan dapat medik nombor 2 atau nombor 3. So biarkan kekal walaupun nombor 1 tu tidak dipanggil tapi biarkan dia kekal tanpa tukar. Itu tips untuk yang memang mengharapkan pilihan nombor 2, 3, 4 yang program bertemuduga yang telah dipanggil. Tapi yang program awal-awal tu anda tidak dipanggil. Jadi tipsnya kekalkan sahaja bagi program-program bertemuduga, ubahlah yang lain-lain yang kat bawah. Jangan ubah yang atas. Sebab pada fasa kemas kini, tiada lagi program pengajian yang bertemuduga anda boleh isi. Itu isunya. Okey, saya harap itu jelas. Okey, panduan permohonan make sure masuk pada website yang rasmi, yang betul, upu.mohe.gov.my. Okey, panduan permohonan tips yang 14 ni sebenarnya ialah saya telah simpulkan, saya telah olah kepada sesi yang lepas, 2 minggu lepas, taklimat ke PTA tu macam mana anda perlu susun. Sebenarnya sama je. Layari portal rasmi, pastikan anda tengok website rasmi, pastikan kategori anda, kategori sains lain, kategori akaun lain, tolong cakna kategori, salah kategori, salah permohonan, berlaku kesilapan di pihak anda, maka tidak dapat tawaran. Okay, semak syarat khas program di e-panduan. Okay, kira merit, pastikan merit anda lebih tinggi daripada yang dinyatakan dalam syarat khas dalam sistem. Okay, semak trend permohonan, tawaran permohonan ni apa nanti saya terangkan. Semak laluan kerjaya, pastikan semua step ni anda buat barulah selesai sebenarnya. Okay, isi permohonan online, pastikan semua yang tanda star, tanda bintang itu lengkap, itulah ikon yang wajib. Pilih program ikut keutamaan, susun nombor 1 paling suka, nombor 2 suka juga, tapi paling suka tu letak nombor 1, susunlah hingga ke 12 yang paling suka, biasa-biasa, macam tu. Okey, lengkapkan borang permohonan, klik butang simpan, tak simpan maka permohonan tak sampai ke pihak UPU. Tolong klik simpan setiap page, simpan sampai akhir dan save slip cetak permohonan 3 kali. 1 untuk ketua praktikum sebelum 28 dan bulan 2. Yang kedua sebelum 31 hari bulan 3, maksudnya final decision anda untuk fasa 1. Dan kali ketiga ialah final decision pada fasa kemas kini. Kemas kini bila tadi tutup? 8 Ogos. Itu 3 kali mesti cetak slip permohonan. Tolong okay, untuk bantu diri anda juga. Lepas tu simpan slip permohonan dengan baik dan tolong jangan tunggu saat akhir. Tak kira lah pada fasa 1 ataupun pada fasa kemas kini nanti. Pastikan anda buat permohonan dengan betul, simpan permohonan dan cetak permohonan. Okay, panduan permohonan ni saya tak nak olah sebab sangat detail, saya dah taklimatkan pada 2 minggu lepas. Ni sistem akan baca. Sistem akan baca pilihan pertama dulu. Adakah memenuhi syarat? Okey. Kalau dah penuh maka anda tak dapat keputusan. Pilihan kedua, syarat okey, ada tempat kosong, tidak diperaku temuduga. Ada temuduga tidak diperaku temuduga maka tak dapat tempat. Pilihan ketiga, syarat penuhi, tempat pun dah penuh, temuduga okey, juga keputusannya tidak, gagal. Keputusannya gagal. Pilihan yang keempat, syarat okey, tempat penuh, keputusan gagal. Pilihan kelima, syarat okey, tempat penuh, keputusan gagal. Sehinggalah kita tengok sampai 11, sebab tu perlu susun. Sistem akan baca satu sampai hingga ke nombor terakhir. Syarat, melepasi syarat, tempatnya ada, maka keputusan jaya. Maka anda dapat nombor yang ke-12 lah.
Bagi kes yang tak dapat tempat langsung, contoh yang ni, walaupun melepasi syarat tapi tempat kosong maka keputusan gagal. Syarat okey, tempat ada tetapi temuduga gagal, temuduga tidak diperaku maka keputusannya gagal sehinggalah tempat ke-12. Jadi perlunya pilih hingga nombor 12. Mana tahu kalau tak dapat nombor 1 sampai 6, yang wajib tu sangkut nombor 7, 8, 9, 10 sampai 12. Tapi pastikan semua-semuanya tu anda suka, anda okey dengan pemilihan program yang anda pilih 1 hingga 12. Okey. Kenapa berjaya gagal ni pun saya dah terangkan pada 2 minggu lepas. Okey, untuk makluman selain daripada sistem meritokrasi, pihak UPU ada laluan khas 4 kumpulan sasar berdasarkan padanan data. Maksudnya apa? Walaupun untuk kumpulan 4 ni, merit mereka tak tinggi tetapi mungkin akan ada peluang yang ada laluan khas untuk mereka mendapat tempat. Sebab tu ada kes contohnya pelajar tu dia mohon medik contohnya di Universiti Malaysia Sabah contoh tapi dia dapat 3.8. Berbanding kawan-kawan yang lain, semua yang medik Sabah ke, Sarawak ke, UM ke, mana ke semua dapat 4 flat. Tapi dia dapat 3.8. Kenapa dia dapat tempat? Mungkin dia adalah di kalangan B40. Sebab sistem akan padankan dengan data, dengan LHDN, pendapatan isi rumah yang kurang daripada 4,850, maka mereka ada laluan khas di bawah kategori B40. Jadi sebab tu maklumat ibu bapa anda perlu diisikan nombor IC yang betul supaya pihak UPU dapat buat padanan data adakah anda di bawah kategori B40 yang menerima bantuan sara hidup. Okay. Jadi pelajar ini mungkin ada peluang yang lebih tinggi untuk mendapat tempat. Itu kategori B40. Kategori orang asli berdasarkan Jabatan Pendaftaran Negara. Kategori OKU yang ada ada kad OKU khas daripada JKM sendiri. Kalau OKU accident biasa tapi tak ada kad OKU maka anda bukan dikategorikan OKU. Still tak berada dalam 4 kumpulan sasar laluan khas ni. Dan lagi satu atlet. Atlet yang mana di peringkat kebangsaan negeri, sekumpulannya peringkat negeri. Tapi kalau ada kebangsaan dan antarabangsa tu lebih lah akan diiktiraf ataupun dikategorikan dalam laluan khas bawah atlet. B40, OKU, orang asli dan atlet. Ini 4 kategori yang walaupun meritnya rendah tetapi dia peluangnya ada lebih cerah. Cuma setiap permohonan itu pastikan melepasi syarat. Tak lepasi syarat tetap tak dapat program tersebut. Kalau lepasi syarat, walaupun meritnya lebih rendah sedikit daripada dalam sistem, tetap boleh diambil mendapat tempat oleh pihak UPU. Okay, semakan nanti ada banyak website. Contohlah walaupun saya tak mohon UUM, tapi saya boleh semak di website UM, Unimas, Universiti Malaysia Sabah, UTM dan Universiti Malaysia Terengganu. Ada banyak website yang anda boleh semak nanti. Dalam tempoh 9 hari perlu anda buat sah setuju terima. Kalau gagal kena mohon rayuan 4 pilihan saja, sebab tu saya ingatkan kena mohon 6 program semuanya. Bukan 6, sorry. Jangan mohon 6 tapi mohon 12. Okey. Okey, dalam dashboard UPU tahun ini dah di-upgrade lebih baik berbanding pada sesi-sesi yang lepas. Okey, penambahbaikan ada gemhe.gov.my, inilah kebolehpasaran graduan. Maksudnya pergi website ni anda boleh tengok contohnya Universiti Malaysia Terengganu ada kursus kaunseling. Tahun 2020, graduan ketika tahun 2020 adakah mereka mendapat tempat? So ada peratus-peratusnya. So anda boleh semak. Kalau takut sangat isu tak ada kerja dan sebagainya, maka anda boleh semak di website ge.mhe.gov.my untuk tengok kebolehpasaran graduan, adakah mereka dapat kerja, dapat tempat. Biasanya kalau 80% ke atas tu sepatutnya anda rasa selamat lah untuk memilih kursus tersebut. Okey, trend permohonan rayuan. Ini lagi satu aplikasi yang menarik. Anda boleh anda boleh tengok nanti dalam sistem. Awal-awal ni masih tak nampak lagi lah. Contohnya kursus UKM, ini asasi pintar macam anda, contoh UKM,
program perubatan. Ketika anda mohon itu, boleh tengok trend permohonan, berapa ramai yang mohon program tersebut. Anda boleh tengok, tapi sebenarnya tak perlu dirisaukan sangat. Ini sekadar dia akan berubah-ubah. Minggu ni berubah, minggu depan berubah, sebab ikut permohonan lah. Tetapi anda perlu lihat lebih kepada purata markah merit yang ditawarkan. Apa maksud markah merit yang dinyatakan ni? Okay. Kalau anda semak menggunakan laptop ataupun PC, desktop, dalam upu.mhi.gov.my, anda masukkan nama kursus, nama program anda yang anda berminat. Contoh macam saya kata tadi, UKM perubatan. So anda akan nampak di situ selain daripada syarat khas, anda akan nampak juga merit, markah merit. Jadi markah merit itu ialah bermaksud petunjuk ataupun panduan kepada calon untuk pemilihan program agar lebih bersesuaian dengan markah merit itu. Kenapa? Okay, kalau contoh contoh okay ni. Contoh. Okay, kita tengok kejuruteraan mekanikal. Okay, UKM. Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal dengan kepujian. Meritnya, okay, meritnya pada sesi, kalau ikut dashboard tahun ini, dia akan terpapar 90.66%. Bermaksud pada sesi lepas, okay, purata pelajar yang mendapat tawaran, okay, pelajar yang mendapat tawaran khusus UKM Chemical Engineering ini, meritnya ialah 90.66. Jadi kalau adik-adik tengoklah result nanti PSPM, masukkan calculator merit macam saya katakan tadi, masukkan PNGK adik-adik, inilah sistem calculator merit tu nanti. Tak ada kat sini. Kena delete katnya. Okay, dah delete. Okay, masukkan dalam sistem calculator merit itu markah PNGK, masukkan 85 ke atas, 85 ke 86 ke 9% ke, agak-agak lah markah kuku adik-adik, maka nampak markah merit adik-adik. Tapi bila semak, kalau markah merit adik-adik lebih rendah daripada yang dinyatakan, okay, contohnya rendah 80%, nak mohon chemical engineering dekat UKM, saya tak syorkan sebab dia agak berisiko. Markah 10% rendah daripada yang dinyatakan. Tapi kalau dekat-dekat 89, contoh ni 90 kan, tahun lepas dia 90, adik-adik 89. Bolehlah letak tapi agak berisiko. Kalau boleh 12 pilihan tu merit anda lebih tinggi daripada yang dinyatakan, okay, semak pada syarat khas, ada calculator merit tu kat situ. Pastikan merit anda lebih tinggi dan semua syarat program yang dinyatakan, syarat khas yang dinyatakan, anda lebih baik daripada yang terpapar. Keputusan anda lebih baik. Okay, macam perkaunan UM 99.65. For sure lah for flat ni dengan markah kukuh yang terbaik dan dilulus pula temuduga perkaunan ni. Okay, kalau rasa-rasa macam rendah sikit, saya ni minat perkaunan tapi markah merit saya 90%. Nak selamat, mohonlah UIA, pilihan pertama. Confirm dapat tempat. Tapi kalau letak UM, harapannya agak tipis lah, kecuali anda diperakut temuduga yang anda dalam sesi temuduga tu anda sangat hebat, perfect, mungkin UM akan pandang adik-adik untuk dapat tempat. Tapi kalau merit adik rendah, harapannya agak tipis. Jadi tolong pastikan merit anda lebih tinggi dan syarat khas mesti capai. Setiap syarat khas tu, jangan hanya tengok PSPM, kalau ada dinyatakan syarat khas di peringkat SPM, sila pastikan memenuhi syarat. Okey, ini pada sesi yang lepas. Pelajar-pelajar yang mohon sebagai pilihan pertama, berapa ramai? Opsi pendidikan awal kanak-kanak 2,365. Mungkin tempatnya hanya 200 tempat. Jadi berapa ramai ni? Jadi calonnya tak semua orang yang mohon pilihan pertama ni dipanggil temuduga. Dia akan saring lagi ni. Perkaunan UiTM ada 1,617 yang mohon. Mungkin tempat dia tak banyak, tak sampai 1,000. Jadi ada lah yang akan tak dapat tempat walaupun itu sebagai pilihan pertama. Jadi untuk pastikan adik-adik
dipilih oleh pihak universiti. Satu, tipsnya merit mesti tinggi, penuhi syarat khas, dan sekiranya program bertemu juga, buatlah yang terbaik sebaik mungkin, dan insyaAllah panel di pihak universiti akan perakukan permohonan adik-adik. Okey. Sekejap. Kalau ada soalan di ruangan chat boleh tolong nyatakan di ruangan chat . Okay, saya stop sharing yang ni. Saya tunjukkan pula teknikal dari segi manual. Okey, nampak tak yang permohonan kemasukan pelajar kat PTA? Sharing lagi. Okey, bagi yang baru masuk boleh isi link kehadiran sambil-sambil tu. Okey, saya dari paste balik tanpa semula. Okey, permohonan kemasukan pelajar. Ini panduan ini ada dalam grup Telegram 2022 tu, saya ada masukkan juga. Kalau tak ada saya akan masukkan semula. Okey, sebelum mohon tu mesti tengok manual lah dulu. Jangan main isi je. Okey. Pastikan bila link permohonan tu masuk dekat page laman utama ni, masukkan kad pengenalan, kata laluan. Okey, kalau first time masuk sila daftar account. Okey, sila daftar account. Kalau dah pernah masuk macam biasa, make sure lepasan STPM setaraf, klik. Okey. Kalau ada isu, lupa kata laluan, boleh klik lupa kata laluan dan type lah isunya, ataupun sekiranya memang dah ada macam isu ada IC, sistem menyatakan IC dah ada dalam sistem. So pilih sistem maklum balas, kategori, kata laluan dan sebagainya. Pilihlah yang bersesuaian. Okey. Saya nak ingatkan kata laluan, tolong catat bila anda dah buat maklumat keselamatan tu. Okey, cari sampai sini. Okey, pada log masuk ada nombor IC, kata laluan daftarkan. Okey, permohonan. Okey, semasa nak daftar akaun, pastikan nombor IC anda betul, email rasmi anda. Tak boleh guna MOE terpulang, boleh guna email aktif biasa, boleh. Masukkan email anda yang memudahkan anda semak apa-apa maklumat tentang panggilan temuduga dan sebagainya. Okey, type betul-betul, tengok balik, jangan send je, jangan gopoh-gapah. Letakkan nama ibu. Okey, soalan keselamatan pilihlah warna kegemaran ke, ada dekat situ dinyatakan negeri kelahiran, sekolah pertama dan sebagainya. Isikan dan jawab. Buatlah kata laluan anda. Okey, kata laluan wajib gabungan aksara, karakter dia mesti 6 hingga 8 karakter. Okey, 6 hingga 8 aksara. Ada gabungan nombor dan abjad. Contoh ada dinyatakan tu ABC 123, 123 ABC, A 123 BC, boleh mana-mana. Okey, ikut kesesuaian adik. Kalau boleh bahagian daftar akaun ni make sure screenshot, simpan di mana-mana untuk anda kalau ada isu kata laluan nanti anda boleh semak semula. Okey. Nombor IC jangan letak sempang . Okey, nanti anda akan terpapar kepada dashboard. Dashboard ni macam-macam. Ada beasiswa, ada e-profiling, kebolehpasaran graduan. E-profiling ni sama yang macam saya minta awal tahun hari tu, jawab inventory minat kerjaya. Anda dapat jawapan melalui email. Okey, dalam e-profiling ni anda boleh jawab juga, ada tak salah 80 soalan. So nanti akan terpapar juga 3 code Holden. Sama. Okey, kebolehpasaran graduan ni ialah yang saya katakan tadi, berapa peratus orang pelajar-pelajar bekas pelajar kursus tersebut atau program tersebut mendapat pekerjaan. Okey.
Kategori permohonan, pastikan betul untuk pelajar matrikulasi perkawanan kategori P. Okay, pastikan kategori anda betul P. Kalau anda kategori pelajar sains, pastikan anda ialah kategori N. Mungkin akan ada isu, contohnya pelajar sains bertukar jurusan awal tahun hari tu, tengah-tengah ke bertukar ke, mungkin dia dalam sistem tu masih lagi kategori N, sedangkan dia ialah sepatutnya kategori P perkawanan. Jadi tolong maklumkan dalam sistem maklum balas UPU, pihak UPU sahaja yang boleh menyatakan kebenaran berkaitan dengan aliran perkawanan ni, perkawanan ataupun jurusan sains. Tapi tolong maklumkan kepada saya juga kalau isu kategori salah kategori P dengan N ni. Anda hanya ada P dengan N jangan tukar yang lain. Okay. Semakkan permohonan maka okey. Dalam dashboard juga anda boleh semak permohonan berapa kali dah tarikh anda mohon first time, last kali anda buka sistem tu anda mohon tarikhnya bila, okey, untuk rujukan dan slip permohonan. Okey, anda boleh print nanti slip permohonan ni. Itu daripada dashboard semakkan permohonan ada ikon tarikh sekejap saya besarkan. Clear ni. Okey. Ada tarikh mohon, ada tarikh transaksi akhir. Contoh kemas kini tu dia akan bagi tahulah dalam sistem akan maklumkan bila transaksi terakhir anda dan nombor rujukan anda. Jadi make sure final punya slip permohonan anda cetak. Okay, laluan kerjaya dalam taklimat yang terdahulu saya dah terangkan macam mana nak semak laluan kerjaya dalam sistem. Sistem maklum balas, pertanyaan aduan, cadangan dan perhargaan pun boleh nyatakan. Trend permohonan tawaran tadi saya dah terangkan berapa orang dah mohon. Kalkulator merit ni anda masukkan berapa PNGK SEM 1, markah pointer 8.5 ke atas lah. Agak masukkan dan itulah markah merit anda. Kita buat agak-agak je. Okey, permohonan anda nanti masukkan nombor IC dengan betul. Klik lepasan STPM setaraf, kategori P ataupun N tadi, sains ataupun perkawanan, matrikulasi. Okey. Yang star wajib mesti isi. Okey, nombor IC, ID ni semua isi. Dah selesai. Okey, makluman penyata. Okey, saya besarkan. Adakah anda bersetuju menerima wang pendahuluan PTPTN? Kalau rasa setuju boleh, tidak pun tak ada masalah. Okay. Kalau sekiranya setuju, nanti sekiranya anda di bawah PTPTN, dapat 1,000, nanti di bawah PTPTN dia akan tolak lah dalam pembiayaan pinjaman tersebut. Ataupun kalau setuju, anda dapat tawaran pembiayaan di bawah MARA ataupun JPA, 1,000 tu anda perlu pulangkan semula kepada PTPTN. Itu isu lah satu bahagian PTPTN ni. Lepas tu, adakah anda mengemukakan permohonan ke institusi agensi selain daripada bahagian BKPA, selain daripada UPU? Kalau tak ada, jawab tak ada. Kalau ya, jawab ya. Adakah anda bersetuju untuk membenarkan data peribadi anda dibekalkan untuk kegunaan pengajian tinggi? Kalau anda rasa tak suka maklumat anda dikongsikan, jawab tidak. Kalau anda rasa okey, nombor phone dan sebagainya dikongsi kepada institusi pengajian tinggi yang lain, anda jawab ya. Bergantung, jawablah dengan jujur, ikut pilihan masing-masing. Bagaimana anda mengetahui tentang UPU online? Pilihlah sama ada kawan, kaunselor dan sebagainya. Okey, seterusnya, dulu 1,000, sekarang 1,500 wang pendahuluan pinjaman sebelum daftar masuk. Okey, maklumat peribadi. Maklumat peribadi masukkanlah dengan maklumat yang terkini, alamat dan sebagainya. Boleh dikemas kini lagi. Okey, nombor telefon bimbit, masukkan nombor telefon bimbit yang aktif, calon, ibu bapa, ibu atau bapa, nombor phone, nombor rumah kalau ada, email anda yang aktif. Okey, video jika ada ni kalau nak masukkan, tak masuk tak ada masalah. Tempat lahir dan sebagainya. Adakah anda orang kurang upaya OKU ni? Kalau ada kad OKU, sila klik ya. Okey, kalau tak ada jangan klik.
Ada yang tanya saya, cikgu kalau tengok syarat khas ada di situ rabun. Okey, rabun di sini bukan yang memakai cermin mata macam saya ni, ialah rabun adalah kategori yang menggunakan kanta pembesar. Kalau waktu exam SPM ke, dia guna kanta pembesar, dia punya soalan peperiksaan dia tu memang besar, penuh satu meja. Itu ialah kategori rabun. Bukan rabun yang pakai cermin mata, rabun jauh, silau dan sebagainya, bukan kategori rabun. Okey. Alamat surat menyurat ni semua wajib isi Okey. Okey, ketidakupayaan. Rabun. Itu bukanlah. Dia lah dikategorikan yang OKU kalau ada. Okey. Ni maklumat keluarga. Okay, isu ni saya mohon maaf ada yang awal-awal hari tu tanya saya berkaitan dengan parents dia, salah seorang parents yang meninggal. Okey, tak ada masalah. Kalau meninggal sekalipun, anda tetap boleh masukkan maklumat peribadi ibu atau bapa kandung anda ataupun penjaga anda. Masukkan nombor IC. Sebab di sinilah yang akan dipadankan tentang maklumat yang berkaitan B40 dan sebagainya. Jadi isikan maklumat ibu ataupun bapa yang ibu bapa kandung lah ataupun penjaga anda. Okey, nombor IC je pun. Dia tak ada tanggungan. Okey, kalau kes tanggungan. Ya. Okey, tanggungan contoh. Okey, tak masuk bapa. Okey, kalau bapa yang menanggung keluarga itu tak masuk bapa. Kalau adik-beradik ada 5 orang, termasuk ibu ada 6. Jadi tanggungan 6 yang belum berkahwin. Kalau yang berkahwin bukan tanggungan bapa lagi lah. Jumlah pendapatan isikanlah dengan jujur. Kalau pendapatan tak tetap, tengoklah slip gaji yang terakhir sebelum anda isi bulan 2 ataupun bulan 3 pendapatan bapa ataupun ibu di situ. Pendapatan isi rumah lah. Okey, maklumat akademik anda peringkat SPM perlu masukkan. Okey, tahun angka giliran kena semak balik lah. Okey, wajib isi keputusan SPM. Okey, angka giliran perlu isi. Matrikulasi nombor matrik kena isi. Okey, tak payah isi. Dipapas secara automatik, sorry. Okey, STEM tak ada kaitan. Ini diploma tak ada kaitan. Okey. Diploma setaraf tak ada kaitan. Okey, maklumat pilihan. Okey, dalam sistem tahun ni diberi tambahbaikan. Setiap dah tulis dah opsi, nama kursus dan merit. Jadi di situ anda boleh ukurlah diri sendiri. Kalau okey, merit anda lebih tinggi, boleh mohon. Dan bagi program bertemu duga, warna merah. Dan di hujung nama program tu ada hash. Yang terkejut pula merah tu bukan bermakna tak boleh mohon. Boleh mohon bagi program bertemu duga. Nak bagi nampak, nak bagi pelajar-pelajar ni kadang nampak satu warna dah tak fokus kan. Jadi pihak UPU beri penambahbaikan bagi program temuduga selain daripada hash, tanda pagar di hujung nama program dalam sistem dia dimerahkan semasa permohonan. Okey, walaupun dia kata 6 pilihan, saya nak sebut wajib 12. Jangan pegang 6. Jangan pegang 6. Sebab anda adalah orang yang bersiko kalau 6. Okey, sekiranya pemohon memilih program bertemu duga, memilih zon temuduga yang disediakan, zon selatan dan sebagainya, ikutlah alamat adik-adik yang tempat tinggal kerana program temuduga akan dijalankan pada bulan Jun hingga Ogos. Ketika itu adik-adik ada di rumah, pelajar-pelajar ada di rumah. Okey. Okay, kalau mohon UPNM kena masukkanlah maklumat berat dan tinggi di situ. Maklumat pengesahan, okay, sila kata setuju setiap maklumat, simpan setiap page. Okay, simpan setiap page. Nampak tak apa soalan-soalan akhir dia? Oh, tak ada kat sini. Tak nampak. Saya tak boleh masuk anda punya account, saya tak ada ID anda.
So saya berdasarkan panduan manual ni lah, dan pastikan slip cetak slip permohonan. Kalau tak ada printer ketika itu, muat turun dahulu slip permohonan, cetaklah di koperasi dan sebagainya. Okay, kemas kini tanpa had. Berapa kali pun nak kemas kini tak ada masalah. Okay, isu lupa kata laluan. Masukkan maklumat seperti yang tertera dalam kata laluan. Kena ada alamat email anda. Okay. Masukkan maklumat seperti yang dinyatakan. Reset kata laluan. Masukkan medan yang wajib. Tekan butang simpan. Kata laluan berjaya dikemas kini. Pastikan buat macam tu lah. Step by step. Okay. Saya nak share apa lagi tadi. Okay, saya rasa dah boleh buka sesi persoalan kepada pelajar-pelajar yang ada dalam Google Meet. Silakan kalau ada persoalan. Okay, Jimmy. Sekejap. Oh, ada lagi kata-kata banyak. Saya scroll ke atas. Okay, Azira Sofia binti Rumaizi. Madam, saya nak tanya, andai kata saya tak setuju untuk mohon PTPTN, adakah saya tidak akan diterima ke masukan universiti? Tak ada kaitan. Kalau tak nak wang pendahuluan, anda rasa parents mampu, silakan. Saya dulu pun tak mohon wang pendahuluan, tak ada masalah pun. Dan dia tak ada kaitan juga kalau tak setuju wang pendahuluan, nanti tak dapat PTPTN. Juga tak ada kaitan. Terpulang pada masing-masing. Okay, Azira harap menjawab. Lepas Azira lagi tanya, maksud saya, andai kata saya dapat kos yang saya minat, PTPTN tu lulus tak? Macam saya kata tadi, kalau kali ni anda kata tak nak, tak setuju terima wang pendahuluan, tapi nanti nak mohon PTPTN, boleh, tak ada masalah. Okey je. Dia tak ada kaitan kat situ. Okay, Madam Nur Aiman Akilah. Kalau yang ambil apa ni? SPME ni apa? Nak isi kat UPU macam mana? Okay, Nur Aiman tolong type semula, typo ke ataupun short form tu saya tak faham. SPM ulangan ke? Madam, kalau yang ambil SPM ulangan, nak isi kat UPU macam mana? Okay, isi maklumat yang ada hari ini lah, yang anda ada. SPM ulangan belum dapat keputusan lagi kan? Jadi nanti masa fasa kemas kini lagi. Tak ada masalah kat situ. Okay, Eng Shui Yu, Madam, kawan saya ada masalah nak daftar akaun UPU. Dia kata dah wujud IC, ya. Sebab kawan saya telah daftar akaun masa mohon matrik. Dia sudah buat aduan ke UPU tapi tak dapat reply lagi. Risau UPU tak layan aduannya. Okay, kalau nak layan, nak aduan tu, pastikan kategori aduan itu betul. Saya tak pasti apa kategori yang ada, tapi janganlah klik kategori muat ke yang tak ada kaitan dengan aduan anda. Sebab yang muat tu mungkin dia akan jawab lambat. Dan untuk makluman, pihak UPU juga bekerja macam kami di Kolej Matrikulasi. Kalau ikut official waktu bekerja ialah 8 hingga 5. Jadi 8 hingga 5 itulah masa untuk mereka menjawab persoalan dan sebagainya. Jadi pada saya bersabar sedikit. Tunggulah hari bekerja. Sebab tu isu teknikal ini anda perlu selesaikan segera. Jangan nak mohon last minute. Lepas nanti awal bulan 3 biasanya memang ramai orang mohon sebab ketika tu result dah keluar. Jadi semua orang baru nak sibuk. Jadi tak salah. Sekarang ni anda selesaikan dulu maklumat peribadi dan sebagainya. Isu kata laluan ni selesaikan cepat. Jadi untuk kawan kepada Eng Shu Yu ni, harap bersabar. Hujung minggu pihak UPU tak bekerja. Mereka tak bekerja 24 jam. Mereka bukan robot. So tunggulah hari bekerja. Dan semaklah mungkin email ataupun pada pada sistem aduan tu sendiri mungkin ada ikon yang anda boleh semak tentang maklum balas mereka. Okay, Jimmy Lozinki. Selamat malam Madam, selamat malam. UKM, UPM ada lepasan asasi USM tak ada? Katakan satu hot course ditawarkan ke empat-empat universiti.
Kalau nak apply course tu, letakkan USM di pilihan atas akan lebih chance tinggi tak? Okay. Saya harapkan Jimmy Lozinking kalau dapat open mic lebih jelas. Saya macam keliru persoalan anda, saya tak faham. Okay. Sejujurnya saya tak faham persoalan anda, mungkin technical sikit, takut saya salah jawab. Kalau dapat open mic nanti terus bertanya soalan lebih direct dengan saya lah. Okay. Madam, Okay, sila. maksud saya UKM dan UPM ada asasi kan? Dan Betul. USM tak ada. Okay, Dan betul. saya nak apply satu course yang keempat universiti itu ada. Tapi Okay. saya tak tahu letak mana kat pilihan atas lebih ada chance. Ada ke kalau saya letak USM di chance atas ada chance tinggi sebab USM tak ada asasi. Mereka tak ada tempat untuk asasi. Okay, faham. Okay, jadi macam ni. Satu, jangan fikirkan tentang universiti tu ada asasi ke tak ada asasi. Mereka memang ada kota khas untuk pelajar asasi mereka sendiri. Okay, tetapi sebenarnya anda perlu lihat merit anda. Kalau merit anda tinggi, so anda merit, okay, kalau kita tengok dalam, saya stop sharing. Saya try entire screen je. Okay, kalau kita buka website UPU tu, kita tengok pada e-panduan. Okay. Okay, e-panduan, tengok syarat khas, STPM setaraf. Saya percaya pelajar yang bertanya ni ialah pelajar, kita tengok sains lah, USM USM, yes. Kategori matrikulasi pelajar sains Awak plan nak ambil kursus apa? Jimmy? Kalau USM? Dentistry. Oh, USM dentistry? Sekejap. Pergigian Okay, pergigian USM 98.62. Contohlah nanti awak semak pergigian dekat UM 99. So antara 99 dengan 98, kalau awak mohon yang USM yang lebih rendah di pilihan pertama, mungkin awak peluang yang lebih tinggi. Tapi make sure merit awak ialah 99. Lebih tinggi daripada yang dinyatakan dalam syarat khas dalam sistem. So awak kena pandai, bukan fikir tentang dia ada feeder tak ada feeder. Awak kena tengok kata purata merit setiap kursus yang awak inginkan tu. Contoh ni tadi USM 98.62. Okay, 98.62. Kita tengok pula UM. Okay, pergigian UM 99.93. UM dengan USM lebih rendah USM. Kalau saya dapat markah 99, saya akan pilih USM kalau saya. Sebab USM, sebab saya dapat 99. Kalau UM, merit dia 99.93. Jadi kenapa saya nak letakkan risiko saya mohon kursus yang meritnya lebih tinggi daripada apa yang saya ada? Jadi lebih baik saya mohon USM, meritnya 98 point something tadi. Jadi merit di USM lebih rendah daripada apa yang saya dapat. So saya lagi tinggi pada universiti tu. So better saya mohon universiti tu. Macam tu cara teknikal untuk Jimmy ataupun kawan-kawan lain, khususnya program-program kompetitif. Program-program kompetitif ni ada banyak, ada 10, okay. Antaranya ialah perubatan, pergigian, okay, perubatan pergigian farmasi, perkaunan, undang-undang,
dan semua program-program kejuruteraan. Tadi slide tak ada saya punya program kompetitif. Sepatutnya ada. Ni 10. Perubatan pergigian. Ni ialah program-program kompetitif, means semua orang, ramai orang nak hot course. So risiko tinggi. Jangan letakkan diri anda bila merit anda rendah daripada yang dinyatakan dalam universiti itu, anda mohon, itu sangat-sangat berisiko. Perubatan pergigian, farmasi, perkaunan, undang-undang, kejuruteraan mekanikal, elektrikal, elektronik, kimia dan awam. Ni 10 ni jangan letakkan diri anda berisiko sekiranya merit anda lebih rendah yang dinyatakan dalam sistem UPU dalam syarat khas. Dan syarat khas ni dinyatakan ada merit ni kalau lebih rendah daripada yang dipaparkan, anda berisiko untuk mohon. Saya harap menjawab persoalan Jimmy. Yes, thank you, madam. Okay, next. Jimmy lagi, kalau lepas syarat untuk pergi interview, apakah sebabnya tak dipanggil interview? Kan UPU akan tengok person by person berdasarkan merit. Kalau orang yang dapat markah merit yang sama, ranking dan review sistem merit depends kepada luck ke atau tengok balik keputusan MUAT ke SPM ke? Okay, untuk panggilan temuduga, pertama dia akan tengok PSPM 1. PSPM 1 which is yang akan keluar awal bulan 3. MUAT. Panggilan MUAT tadi, MUAT akan diambil kira sehingga result April. Kan? Saya sebut tadi. Result Mei. Means MOD April masih boleh digunakan untuk MUAT. Itu untuk dipanggil temuduga. Dalam masa yang sama dia akan tengok juga kalau TAI masih dia akan tengok SPM. SPM tu berdasarkan syarat khas yang dinyatakan dalam sistem. Contoh syarat khas macam dentistry UM ni, mereka perlukan biologi untuk matrikulasi, fizik, kimia, matematik dan biologi, kimia, fizik, matematik tambahan dan satu mata pelajaran lain. Jadi semua mata pelajaran ini sekiranya pelajar tu bagus, maka dia akan tengok kalau contohnya calon A dengan calon B, biologinya dua-dua A. Calon fizik dia akan tengok pula dua-dua A, kemis dua-dua pun A, maths dia akan dua-dua pun A. So dia akan tengok pula di peringkat SPM. Biologi calon A ialah dapat A, calon B dapat A minus contoh. Maka calon A akan dipanggil. Dan pihak UPU akan buat unjuran macam MATC tadi, macam yang UPSI tadi dinyatakan, mereka akan buat unjuran 6 kali ganda tempat. Contoh kalau tempat ada 200, 6 kali ganda maka ada 1,200 orang yang memohon permohonan pertama. Jadi dia akan tengoklah kalau permohonan pertama tu dah ada 2,000 orang, maka dia akan sorting lah. Daripada 2,000 orang dia rankingkan nombor 1 hingga 2,000 tu orang-orang yang memohon pada pilihan pertama pergigian tadi. Tapi dia akan cut lah sehingga 1,200 calon terbaik. Itu cara dia. Saya harap menjawab Jimmy. Yes, terima kasih, madam. Okay, sama. Prashana. Madam, macam mana nak tahu markah koko kita? Markah koko ialah sulit sebenarnya. Tapi kalau anda boleh cuba. Saya tak dapat jaminan. Cuba tanya pada pensyarah koko. Tapi buat masa ni anda dah start isi belum? Macam borang koko hantar kepada pensyarah. Dah start isi belum? Belum saya rasa kan. So belum ada markah koko lagi. Tapi boleh buat agak-agak lah. Biasanya anda 8.5 ke atas. Pelajar matrikulasi muka 9. Spesifik markah koko biasanya tak silap saya bulan 4 atau bulan 5 tu markah koko dah final lah. Cuma mereka keputusan markah koko tu adalah sulit. Bergantunglah kalau anda boleh cuba tanya pada pensyarah koko anda untuk dapat markah, mungkin mereka boleh bantu. Tapi biasanya mereka tak akan bagi. Tak nak ada isu. Sebab final nanti markah tu bukan mereka bagi tapi diperakukan oleh mereka berdasarkan borang koko yang anda isi dan mereka akan hantar ke pihak BMKPM, bahagian matrikulasi. Bahagian matrikulasi akan verify lah semua dokumen dan sebagainya.
Okay, tapi tu tak nak jadi complicated sangat, letaklah 8.5 ke atas. Kalau anda banyak masuk pertandingan KAKOM, ada pertandingan antara matrikulasi dan ada jawatan tertentu, maka 9 markah ke atas tu memang memang confirm milik anda lah. Okay, Nur Aiman Akilah, SPM ulangan madam. Oh, okay, SPM ulangan, kejap. Madam, kalau yang ambil SPM ulangan nak isi dekat UPU macam mana? Okay, untuk kali ni belum, dah dapat result belum? Kalau dah dapat result dah boleh isi. Dah boleh isi SPM ulangan anda, keputusan yang terkini. Tetapi kalau belum dapat keputusan, kekalkan dengan keputusan SPM anda. Cuma saya tak pasti yang memohon SPM ulangan, adakah SPM ulangan anda itu, kalau untuk program bertemu duga lah, adakah SPM ulangan anda itu nanti ada kaitan dengan program yang anda mohon, program bertemu duga? Kalau ada kaitan, kalau keputusan SPM ulangan anda akan diperolehi sebelum bulan 5, maka peluang untuk dipanggil program bertemu duga itu akan lebih cerah lah. Sebab dia akan padankan dengan result SPM ulangan. Tapi kalau keputusan SPM ulangan tu melepasi bulan 5, maka peluang untuk program-program bertemu duga tu agak tipis. Itu ada kaitan kalau program bertemu duga. Tapi kalau program yang bukan bertemu duga tak ada masalah. Mereka akan update lah untuk tawaran yang sebenar pada bulan 8 nanti. Okey, harap menjawab Nur Aiman. Eng Shu Yu, madam, kawan saya kena pilih kategori masalah login UPU online atau lupa kata laluan. Sekarang ni bukan lupa kata laluan kan? Sekarang ni isu tadi tu ialah masalah login UPU online. Sebab dia IC nombor yang sama. Okey, Dibah, madam kalau nak jadi guru, anda marah perlu ambil ijazah UA atau marah sediakan ijazah? Okey. Guru anda marah ni maksudnya MRSM ke Aribah? Sekejap Aribah, kalau guru anda marah ni MRSM ke maksudnya? Okey. Okey, guru anda marah tak ada masalah kalau MRSM. Boleh sahaja mana-mana program yang open market ataupun program pendidikan by itself. Tapi kalau universiti anda marah ialah UiTM lah. Okay, dia tak ada kaitan. Dia bukan semestinya jadi guru ataupun mohon kursus pendidikan bawah UiTM akan ditawarkan menjadi guru MRSM. Tidak. Okay, untuk Aribah ataupun pelajar-pelajar lain yang berminat menjadi guru MRSM, boleh mohon mana-mana program yang ada perkataan pendidikan. Okay, tak kira lah dia open market sendiri ataupun di bawah UPSI. Okay, boleh mohon mana-mana program pendidikan, maka nanti bila iklan guru MRSM keluar, bila dah bergraduate, nanti boleh apply untuk menjadi guru MARA. Saya sendiri, walaupun saya sebenarnya ada ikatan dengan KPM, saya sebagai Bachelor Pendidikan Bimbingan dan Kaunseling UPM ketika itu, memang akan dipostingkan di mana-mana sekolah sepatutnya, tetapi saya ketika tu dengan sijil Bachelor Pendidikan Bimbingan dan Kaunseling itu, saya boleh mohon menjadi kaunselor MRSM sebenarnya. Saya dah mohon dan telah dipanggil temu duga. Tetapi oleh kerana ketika itu pihak KPM telah menawarkan tempat sebagai guru kaunseling sekolah menengah, maka saya terus dipostingkan di sekolah menengah. Maaf saya berada di luar rumah, hujan pula bunyi. Harapnya line membantu kita lah malam ni. So, untuk MRSM tak ada masalah. Tetapi kalau guru di bawah KPM, okay, guru di bawah KPM bermaksud guru sekolah menengah, okay, guru sekolah SBP, okay, harus memohon program pendidikan yang bukan open market. Maksudnya yang pendidikan yang UPSI yang memang tercatat di dalam syarat khas itu ialah bukan open market. Jadi laluannya ialah mohon pendidikan di bawah program-program yang bukan open market. Nanti habis saja grad,
pelajar akan ataupun graduat akan perlu melalui sesi temuduga di bawah Suruhanjaya SPP Suruhanjaya Pendidikan KPM, maka ketika itu barulah boleh dipostingkan sekiranya lulus temuduga. Dan ada lagi satu cara, yang berminat menjadi pendidik. Mohon saja apa-apa kursus, sebab pendidikan kita boleh mohon 2 program saja kan. Jadi 1 dan 2 ialah program pendidikan. So nombor 3 sampai 12 tu apa-apa sahaja yang ada yang anda rasakan nanti dekat sekolah ada subjek tu. Contohnya kimia, bio dan sebagainya, account dan sebagainya, mohon program-program tu. Habis tamat program tersebut yang bukan pendidikan, nanti akan ada iklan diploma DPLI, Diploma Pendidikan Lanjutan Lepasan Ijazah. Mohon DPLI, ambil kursus DPLI selama setahun, biasanya di UM dan sebagainya, ada iklan-iklannya selepas grad. Maka selepas itu pelajar-pelajar boleh dipostingkan sebagai guru. Dia ada option. Kalau ambil ijazah terbuka tanpa pendidikan, ada juga cara untuk menjadi guru dengan syarat mohon DPLI. Maaf, hujan lebat. Okay, LSU, Madam, UM Data Science Purata Merit 100%. Kalau nak mohon letak first class, bahaya tak? Tak bahaya, sila mohon. As long you punya pointer for flash, semak kalau dia ada temuduga, prepare untuk temuduga sebaiknya Islam. Dan cubalah kalau ada peluang untuk Koko, participate atau join Koko, aktiviti Koko untuk dapatkan sijil yang terbaik. Okay, saya kesian pula dan makin tak dengar kot. Dengar lagi tak? Suara hujan sangat kuat. Hujan lebat ni. Saya dekatkan mic ni. Dengar lagi tak suara saya? Dengar tapi sukat-sukat. Oh, yelah line dah tak okey. So, saya tengok macam dah tak ada soalan. Tak apa, saya akan buka lagi sesi soal jawab ni. Setiap hujung minggu lah saya cuba as well. Sebelum tarikh tutup, minggu depan Sabtu malam Ahad, kalau tak ada aral ataupun saya lapang, saya akan buka lagi sesi macam ni untuk persoalan. Tapi pelajar-pelajar boleh saja PM kami, My Money Counselor, ataupun tanya je dalam grup UPU tu. Kami akan cuba jawab. So, line pun dah tak berapa cantik. Sebelum tamat sesi ni, saya harap untuk penambahbaikan boleh jawab penilaian. Ini yang tertera dalam ruangan chat. Okay, terima kasih yang bersama-sama dengan saya, setia bersama-sama dengan saya pada malam ini untuk pertanyaan. Kalau ada lagi nak tanya boleh type. Tapi kalau tak ada, kita dah boleh end kita punya sesi malam ini. Saya mohon maaf. Mungkin kekurangan di pihak saya, tapi saya cuba yang terbaik untuk pelajar-pelajar. Dan mohonlah awal. Okey, sekian dahulu dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, Thank you, madam. Thank you, madam.